Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kuliah kita yang pertama selepas daripada Ramadan dan juga akhir raya. Jadi malam ni seperti biasa kita akan sambung kepada sambung kitab kita ni Bulughul Maram yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Dan malam ni kita masih lagi duduk di bawah bab wudu, hadis-hadis yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengajar para sahabat tentang masalah ataupun perkara yang berkaitan dengan wudu. Dan malam ni kita akan sambung hadis yang ketiga daripada bab wudu ini. Hadis yang ketiga daripada bab wudu ini yang berbunyi, wa an aliyin radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada sifat, yakni ciri wudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata ia Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan menyapu ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ulunya. Ulu apa benda ni? Ulu dia terjemah sini. Maksudnya kepalanya ni, kepala dia ni. Ra'sihi, kepalanya satu kali. Akhrajahu Abu Dawud, telah mengeluarkan dia hadis ini oleh Abu Dawud. Hadis yang kita baca yang pertama pada malam ni, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali ni dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Abdullah. Abdullah dengan Abu Talib adalah adik-beradik, seibu dan sebapa. Jadi Abdul Muttalib dia ada anak ramai. Antaranya Abdullah bapa Nabi, dan juga Abu Talib bapa Sayyidina Ali, dan juga Abu Lahab. Abu Lahab tu pun bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tabbat yada Abi Lahabin tu Abu Lahab, itu juga bapa saudara Nabi. Cuma Abu Lahab pak saudara Nabi, tapi dia punya hubungan dengan Abdullah tu mak lain-lain. Orang Arab ni kan dia kahwin ramai. Dia kahwin ramai. Jadi pembesar-pembesar Arab lagi ramai, lagi besar jawatan dia lagi ramai bini. Gitu. Dulu-dululah. Sekarang ni dah. Sekarang ni tak kira. Jawatan besar pun kadang-kadang tak semesti bini ramai. Jawatan kecil bini ramai, itu tak kisah. Tapi kalau dulu-dulu pembesar-pembesar dia nak tunjuk kehebatan dia, gah dia tu, antara dia bini ramai, anak ramai. Satu bila Nabi ni anak lelaki ramai mati, orang hina Nabi. Dia panggil abtar. Abtar ni mana putus ekor. Pasal anak lelaki Nabi kan mati sebelum Nabi semua, tak ada tinggal waris. Jadi putuslah, tak ada keturunan melalui anak lelaki. Jadi dia panggil abtar. Jadi Allah Ta'ala buat turun surah Al-Kawthar, inna syani'aka huwal abtar. Itu cerita tuan-tuan semua. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali riwayatkan hadis tentang sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwuduk dia sapu kepalanya.
Dia sapu kepala. Tapi Nabi sapu kepala, hak Sayyidina Ali tengok tu, Nabi sapunya sekali. Nabi sapu kepala tu sekali. Jadi kita ada sapu kepala ni 3 kali. Lagu mana pula Nabi sapu sekali, hak kita sapu 3 kali. Kita ni ikut siapa pula ni? Sebenarnya Nabi sapu sekali pun betul juga, Nabi sapu 3 kali pun betul juga. Cuma Nabi pernah sapu kepala tu sekali, nak bagi tahu bahawasanya sapu kepala sekali ni boleh. Macam tu Nabi ni dia buat satu benda tu ada hukum. Takut orang dok faham sapu kepala 3 kali itu wajib. Jadi Nabi pun sapu kepala sekali. Oh, rupanya ambil wuduk sapu sekali pun sah. Gitu. Tetapi yang sunatnya sapu 3 kali. Sunatnya 3 kali. Kenapa? Sunat 3 kali. Tapi sapu sekali dah sah wuduk. Sebab ada juga orang tak tahu tu. Mana Ustaz tahu, ada orang tak tahu? Saya tahu sebab ada orang tanya. Ustaz, tadi saya basuh muka sekali, sah tak wuduk saya? Dia tanya macam tu. Kita kadang-kadang terkejut juga punya soalan macam tu. Tapi ada orang tanya. Bermakna ada orang yang tahu bahawasanya, ada orang yang tak tahu bahawasanya basuh sekali itu dah sah wuduk. Dia 3 kali itu sunat, sekali itu wajib. 3 itu sunat. Kalau basuh sekali dah memadai. Tapi nak dapat pahala sunat, basuhlah sampai 3 kali. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Ali. Nabi SAW sapu kepalanya sekali. Habis selesai hadis tu. Jadi boleh kita sapu kepala. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu'i qala. Dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu taala anhuma pada menyatakan sifat wudu, yakni ciri wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Asim. Zaid bin Asim ni seorang sahabat Nabi yang tuan-tuan semua dia berketurunan Ansar. Dia jugalah yang membunuh, tuan-tuan kena ingat ni Zaid bin Asim nama dia. Abdullah bin Zaid bin Asim. Kalau boleh hafal nama ni. Dialah yang bunuh siapa? Bunuh Nabi palsu. Nama dia Musailamatul Kazzab. Dia sama-sama bunuh dengan Wahsy. Dia sama-sama bunuh dengan Wahsy. Wahsy, tuan-tuan kenal nama Wahsy? Pernah dengar nama Wahsy? Tak pernah dengar? Wahsy ni hak bunuh Sayyidina Hamzah. Dia lepas lembing dia kena Sayyidina Hamzah mati. Masa tu dia kafir lagi dalam perang Uhud. Kemudian lepas tu dia masuk Islam, dia pun bunuh pula Musailamatul Kazzab bersama dengan Abdullah bin Zaid bin Asim ni. Hak riwayat hadis kita ni. 2 orang bunuh Musailamatul Kazzab. Wahsy bila dia bunuh Musailamatul Kazzab, dia kata apa? Qataltu fil jahiliyati khairan nas wa qataltu fil islami syarran nas. Aku masa aku jahiliyah dulu, aku bunuh manusia terbaik Hamzah, bapa saudara Nabi. Dan masa aku dah masuk Islam, aku bunuh manusia paling jahat sekali masa tu. Siapa? Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab ni dia mengaku jadi nabi. Dia mengaku jadi Nabi ni masa Nabi tu ada lagi hujung-hujung hayat Nabi. Dia pernah tulis surat kat Nabi SAW. Dia kata, wahai Muhammad, bumi ni luas. Bagi 2 lah. Kau jadi Nabi lah kat Madinah dengan Mekah, aku jadi Nabi kat Yaman. Dia suruh bagi 2 tuan-tuan semua. Nak jadi Nabi. Jadi tuan-tuan semua, tak sempat Nabi perangi dia, tetapi dia diperangi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Yang bunuh dianya Abdullah bin Zaid bin Asim bersama dengan Wahsy. Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ni dia terbunuh di dalam perang Harrah. Tuan-tuan biasa pergi Madinah, tuan-tuan masuk dalam kubur Baqi', tuan-tuan pergi kat tengah, sebelum sampai kat kubur Sayyidina Uthman tengah tu ada besar, bing besar, kubur besar.
belah kiri. Kalau tuan lalu tu, jalan ni dia ada belah kiri. Dalam tengah tu. Itu dalam tu, dia panggil perkuburan syuhadaul harrah. Syuhadaul harrah ni orang yang mati syahid dalam peperangan mempertahankan Madinah. Ada satu ketika pada tahun 63 Hijrah, tuan-tuan semua ada perang. Orang datang perang serang Madinah. Masa tu sahabat-sahabat Nabi. Nabi dah tak ada dah. Sahabat-sahabat Nabi ada di Madinah perang. Membela Madinah dalam peperangan Harrah tadi. Akhirnya mereka terbunuh. Itulah Abdullah bin Zaid bin Asim. Baik, selesai di situ. Jadi Abdullah bin Zaid ni dia kata apa benda? Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Dan menyapu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya. Maka memperhadap ia dengan dua tangannya dan kebelakangkan. Yakni ditemukan segala hujung jari, jari manis, jari tengah, kemudian temu macam tu semualah jari ni, kemudian dijalankan daripada ubun-ubun ke belakang kepala, kemudian sungaskan balik. Bahasa apa tak tahu ni, orang Kedah kot, orang Perak. Pasal Idris Marbawi ni orang Lubuk Merbau, Perak, sungas dia. Tapi kalau ke Arab tu mana, tolak balik ke ubun-ubun. Jadi sapu kepala ni Nabi buat macam ni, Nabi letak macam ni, jari manis, jari kelingking ni, bertemu macam ni, kemudian letak macam ni, kemudian tarik daripada ubun-ubun ni, tarik ke belakang, kemudian Nabi tolak ke depan pula, tolak ke depan. Itu baru kira sekali. Tuan-tuan sapu kepala buat macam tu. Bagi yang rambut ada, yang ada rambut dan rambut tu boleh bergerak, itu sunat. Pergi ke belakang, tolak ke depan. Kalau rambut tak boleh bergerak, macam mana rambut tak boleh bergerak? Pendek sangat. Nombor satu. Dia ikuti rambut nombor satu. Itu tak sunat. Tolak ke depan, sekali je. Gitu. Ataupun rambut tak ada langsung. Sekali juga. Botak. Ataupun rambutnya terlalu panjang. Macam orang perempuan. Sekali juga. Tarik ke belakang. Cukup lah. Ke belakang takat mana? Takat kepala je lah. Kepala tu mana kepala? Tuan-tuan pegang belakang kepala tuan-tuan semua. Ada timbul sikit lah. Dia ada tulang timbul tu. Takat tu lah kepala. Lebih pada tu bukan kepala, panggil leher. Ada tuan-tuan semua? Saya pegang, ada? Kalau tak ada tu lain macam tu. Kalau tak ada, baru turun daripada planet lain kot. Itu kepala tuan-tuan semua. Bawah pada tu leher. Jadi kalau tuan-tuan sapu kepala, sapu bawah daripada biji tu yang timbul tu, tuan-tuan sapu sini masa ambil wudu. Tak sah, sapu leher. Dia kena sapu kepala. Kau tengok ada orang ambil wudu kan, basuh muka, sapu tangan, sini dia. Itu tak boleh, tak sah, wudu tak sah. Tuan-tuan kena begitu, pakcik, dek, tak sah wudu macam ni. Siapa? Orang suruh sapu kepala, bukan sapu leher. Ni leher ni sini. Kepala juga ni dia kata. Mai aku nak tekan, cuba tekan. Lembik. Orang tak panggil kepala lembik. Orang panggil yang kepala ni yang keras. Lepas tu orang panggil keras kepala. Budak ni keras kepala kan. Memang kepala keras. Keras ni. Sini lembik. Ada juga sapu dahi. Dia sebut salah. Sapu dahi kata dia. Jadi dia ambil wudu sapu dahi. Bukan sapu dahi, sapu kepala. Sini tak boleh tuan-tuan semua. Calik 3 sini, 3 lain kat depan. Kalau dengan kapu lain pula 3 lain ni. Orang batu kif punya. Dahi ni dahi. Dia kepala mula tempat tumbuh rambut sampai ke timbul. Itu kepala. Boleh ya? Jadi buat macam tu. Kalau perempuan yang rambut panjang, tak perlu tarik balik ke depan kerana dia tak berbalik. Rambut dia tak akan balik.
Sekali je belakang. Rambut pendek sangat pun sekali je. Rambut macam saya ni sederhana, sunat macam ni, dan tolak lagi ke depan sampai situ. Itu dikira sekali, sapu kepala. Itu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala, nak tiru Nabi, lagu itulah. Kalau buat lagu lain boleh ke ustaz? Boleh, sah. Nak cuik kat mana, ambil air, sap, boleh. Kan? Ambil air, sap ke tepi pun boleh. Kepala lagi boleh. Rasa malas lagi ke, sikit je ambil air, tup. Oh, sikit tup. Takut rosak bojeng dia, rambut. Baru keluar salon kan, rambut tu setting elok, sak. Oh, okey, boleh, tak ada masalah. Dia tak ada kata banyak pun. Yang penting terkena air, tersapu. Sikit pun sah lah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain tak sah. Mazhab Hanafi sekurang-kurangnya sebesar tapak tangan kena sapu. Mazhab Maliki kena sapu semua. Macam tu. Kita je mazhab Syafi'i je ringan. Sikit je, sap. Oh, okey. Okey, boleh tuan-tuan semua. Itu cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Habis. Itu cerita. Jadi kita ni tuan-tuan semua, kita buat lagu-lagu mana pun insya-Allah lah, sapu dalam kepala tu sah lah wuduk kita. Tapi bila kita buat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala dia lain. Dia akan dapat pahala asing, pahala ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga basuh tangan. Kan, basuh tangan kok mana pun boleh. Tetapi lagu mana nak basuh tangan yang betul-betul ikut sunnah Nabi. Kan? Itu. Basuh muka boleh, basuh kok mana pun boleh. Tapi basuh lagu mana yang ikut sunnah Nabi. Kalau Nabi dia mula basuh daripada atas. Kita ambil air basuh, letak air ke atas, baru turun ke bawah. Itu yang Nabi buat. Tuan-tuan basuh muka lagu mana? Biasa kita start kat tengah. Gitu. Dia yang pahala besarnya, sunatnya, ambil air letak daripada atas ni, turun ke bawah. Basuh daripada atas turun ke bawah, bukan dari tengah. Awak naik ke atas, itu tak dapat pahala. Bukan tak dapat pahala, kurang pahala. Tak dapat pahala kan, tu tanya pula, tak dapat langsung Ustaz? Tak, bukan tak dapat langsung, tak dapat pahala bab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat lagu lain. Jadi kita ikutlah, ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, ada riwayat-riwayat yang lain lagi ya. Cuma ini saya tafsirkan ini mengikut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala. Yang kelima, hadis yang kelima. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu'i qala, dan telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma pada menerangkan sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kata Abdullah bin Amr, thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunaihi. Kemudian menyapu ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya, dan memasuk ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dua jari telunjuknya ke dalam dua telinga. Nabi sapu kepala, lepas sapu kepala sapu telinga. Dalam wuduk, tuan-tuan semua kena faham, ada basuh, ada sapu. Basuh lain, sapu lain. Kalau tuan-tuan sapu tempat yang disuruh basuh, maka wuduk tuan-tuan tak sah. Kena faham. Tempat yang Allah Ta'ala suruh sapu, kalau kita basuh, dia sah, tapi kurang pahala sebab Allah Ta'ala suruh sapu. Tapi kalau tempat Allah Ta'ala suruh basuh, kita sapu, tak sah wuduk kita. Misal,
Muka Allah Ta'ala kata faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Tiba-tiba kita pergi sapu muka, maka tak sah wuduk kita. Macam mana sapu? Sapu ni air tak mengalir, dipanggil sapu. Basuh, air mengalir. Misal kata tuan-tuan semua, ini banyak berlaku jemaah pergi ke Mekah. Dia beli botol spray, dia cadang nak ambil wuduk, senang lah kalau terkentut ke apa. Tengah-tengah nak tawaf tu terkentut. Jadi dia pun buat keluar lah daripada beg dia spray. Dia pun ambil wuduk hak rukun-rukun lah. Basuh muka. Dia spray muka tuan-tuan semua. Ni depan mata saya sendiri saya tengok ni. Tapi tak ada nak tegur tuan-tuan semua. Ramai orang di Mekah tu. Sap, dia spray satu kat dahi. Satu ke dua gitulah. Sap, dua. Dia pun tarik. Tak ada air, hilang. 2 kali tuan-tuan semua. Air nak ada ke mana? Hilang gitu je. Itu basuh ke sapu saya nak tanya tuan-tuan? Basuh ke sapu tu? Sapu tu. Air tak mengalir. Itu sah untuk dia? Tak sah. Pasal apa tak sah? Pasal Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu nak mendirikan sembahyang, faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan kamu hingga ke siku. Wamsahu, sapu, sapu. Wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu, kepala sapu. Itu dalam surah Al-Maidah tu. Kan? Ada benda Allah Ta'ala suruh sapu, ada benda Allah Ta'ala suruh basuh. Kalau hak disuruh basuh, disapu, tak sah. Tengok risiko dia besar macam mana. Dia tak ambil wuduk, dia pergi tawaf. Dia pun tawaf. Tawaf tak sah. Dia pun sa'i. Sa'i tak sah, tawaf tak sah, sa'i pun tak sah. Dia pun cukur talun, dia pun cukur rambut dia talun. Talun tak sah. Dia ada dalam ihram lagi. Balik ke Malaysia. Dia pun balik ke Malaysia pakai minyak wangi, nikah lagi. Nikah dia pun tak sah. Orang dalam ihram, mana sah nikah? Takdir kata lepas tu dia menikah. Mana ada sah? Tak pernah terjadi. Tapi bukan saya sendiri tuan-tuan semua. Cerita ni dia cerita oleh Ustaz Jafri Mahmudi. Ustaz Jafri tu. Dia cerita dalam kuliah online masa PKP tu, saya tak ada buat apa dekat rumah, tengok kuliah. Saya dengar lah kuliah dia. Dia ceritalah. Ada satu budak perempuan ni pergi Mekah ikut mak dia. Jadi dia tak dengar elok. Khusus umrah tu dia tak dengar elok. Jadi masa tawaf tu agak terkentut ke macam mana gitulah, tak ingat cerita, batal dia sembahyang. Dia pun dah turun tawaf. Sampai sa'i apa semua balik ke Malaysia. Lepas balik tu dia menikah. Dah menikah dah. Hukum dia tu dia dalam ihram lagi pasal dia belum bayar dam ihsar. Melainkan kalau dia bayar dam barulah lepas dia. Kan? Ataupun dia niat bersyarat ke apa, tu cerita lain. Ini tak ada niat bersyarat, tak ada bayar dam ihsar, nikah. Dia, pasal apa dia nak bayar dam ihsar, dia pun tak tahu. Kata tak boleh. Nikah tu tak sah, kena akad nikah semula. Takdir dapat anak tu dia anak wati syubhat. Boleh bin pada dia, cuma panggil anak wati syubhat lah. Tak ada masalah, bin tu boleh. Cuma wati syubhat dia boleh. Persetubuhan yang syubhat. Bukan zina. Zina lain. Jadi kena faham lah masalah-masalah ni basuh ni. Jadi kalau macam tu tak boleh. Jadi nak buat macam mana dengan spray tu? Kalau spray tu sama ada kita spray kat tapak tangan, bagi banyak dulu air. Kan suruh kawan boleh spray, spray. Nampak bertakung air, baru letak gitu pun mengalir. Sekali sudahlah, biar mengalir kata. Tutup nanti air. Itu panggil basuh. Kalau dua gitu tak boleh. Untuk rambut boleh. Baik, jadi kata Abdullah bin Amrin, Nabi SAW dia sapu kepala. Sapu kepala ni air yang lekat kat tangan tak mengalir, sapu gitu pun tak apa. Sah. Lepas sapu kepala, Nabi sapu telinga. Tapi macam mana Nabi buat? Nabi masukkan 2 jari telunjuknya di dalam 2 telinganya. Ni. Masuk macam ni. Masuk pistol. Nak tembak ni.
Senang ajar budak-budak bawa masuk pistol. Jadi dia bawa masuk dari dua jari telunjuknya di dalam dua telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunaihi, dan menyapu ia dengan ibu jarinya belakang telinganya. Macam ni, ibu jari sapu belakang. Dia sapu belakang. Daripada bawah ke atas. Itu secara ringkas. Pada kitab fiqh ada detail lagi. Dia detail dia macam ni. Mula-mula bawa masuk ni, dalam ni, kemudian pusing curve dia ni. Dia punya laluan dia ni. Pusing, masuk balik. Mula-mula masuk, pusing dulu ni. Laluan dia. Masuk, lepas tu pusing. Pusing laluan dia ni. Pusing, masuk balik lubang. Baru sapu belakang. Lepas sapu belakang, tutup macam ni. Itu baru sekali. Boleh Boleh ingat tu? Pusing gini. Kemudian sapu belakang, naik ke atas, kemudian tutup. Dengan tapak tangan ni. Okey? Tapak tangan tu ada air lah, istizhar dia panggil. Tapi dalam hadis ni dia sebut secara ringkas, Nabi bawa masuk macam ni, kemudian sapu daripada belakang, daripada bawah naik ke atas. Jadi itu caranya. Macam-macam tuan-tuan tengok orang sapu telinga tu. Ada sapu. Sapu cuping je. Pernah tengok kan? Tak tahulah ke. Pasal dia tengok, mungkin dia tengok orang tua dulu, sapu gitu, dia pun terima gitu, sapu gitu. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul kan lah? Bila kita buat betul macam dengan Nabi, insya-Allah pahala dia lebih besar lagi. Bukan kata buat lagu lain tak sah dah. Sah insya-Allah. Cuma pahala gitu, kita nak pahala. Sebab akhirat besok-besok kita berhajat dan amat-amat nak kepada pahala. Tuan-tuan semua, pahala ni. Pahala ni tuan-tuan semua di akhirat besok-besok sikit pun kita nak. Sebab apa nak timbang? Kan? Alah, tuan-tuan macam pergi supermarket tiba-tiba sampai kat dah nak bayar tu lupa bawa beg duit pula. Allah. Gagal dalam poket tuan-tuan semua. Jumpa apa? Jumpa duit RM1 pun bawa keluar. Hak 50 sen, 10 sen, 5 sen pun bawa keluar. Dah tak ada, tu je ada. Tu. Tanya cashier, 5 sen boleh ke 5 sen? Boleh juga. Lupa bawa beg duit. Ada tu. Berguna belaka tuan-tuan semua. Tapi sekarang ni lagi canggih. Ada apa? Ada QR code. Pakai bawa telefon je. Orang sekarang jalan tak bawa duit bawa telefon je. Kat mana-mana pun. Dan ada setengah kedai tuan-tuan semua memang jenis tak terima duit cash. Letih tuan-tuan. Ada jenis kedai-kedai sekarang tuan-tuan semua dia tak terima duit cash. Jadi terpaksalah kena pakai juga telefon. Baik, itulah cerita dia. Habis. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istayqaza ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha, apabila jaga seorang daripada sekalian kamu daripada tidurnya, maka hendaklah menghembuskan air daripada hidungnya 3 kali. Kita bila kita bangun daripada tidur, sunat kita istinthar. Istinthar ni macam mana? Dia ada 2 istilah, istinsyaq, istinthar. Istinsyaq bawa masuk air ke hidung, istinthar bawa keluar air daripada hidung. Jadi bila kita bangun daripada tidur, kata Nabi, hendaklah kamu istinthar, bawa masuk air ke hidung, dah hembus. Kenapa kata Nabi? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, kerana
bahawasanya syaitan bermalam ia di atas hidungnya, yakni di dalam hidungnya. Kata ulama, syaitan antara tempat dia duduk bila kita tidur ialah dalam lubang hidung kita. Dalam lubang hidung kita yang dipanggil khayshum, duduk di sini. Bila kita tidur, syaitan dia masuk. Kerana syaitan ni tuan-tuan semua, dia paling kuat sekali masuk dalam badan kita pada waktu kita tidur. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kan, Nabi SAW bila nak tidur banyak bacaan Nabi SAW. Baca ayat kursi, baca amanah Rasul, baca doa dan sebagainya. Pasal apa? Kata ulama antara sebabnya kerana syaitan paling kuat sekali masuk dalam badan kita pada waktu tidur. Dan orang mudah terkena sihir pada waktu tidur. Orang mudah kena sihir ni tuan-tuan semua pada waktu tidur. Dia tidur, orang pun hantar sihir, hantar santau masuk dalam badan dia. Sebab itu bila kita nak tidur, kena baca bacaan yang diajar oleh Nabi SAW. Doa nak tidur sekurang-kurangnya bismikallahumma ahya wa amut. Ayat kursi 3 kul. Itu paling kurang. Dan Nabi SAW ajar kita nak tidur baca 3 kul, tiup tapak tangan, tiup sampai habis nafas, sapu sampai ke kaki. Buat 3 kali. Tuan-tuan ada buat tak? Tu tanya tu, tahu belakang dah tu, tapi buat ke tak? Jadi kenapa Nabi ajar sampai macam tu? Kerana masa kita tidur ni syaitan kuat masuk dalam badan kita. Dan kalau kita buat macam tu, itu salah satu daripada benteng ataupun pendinding diri daripada syaitan masuk. Malah-malah pun baca ayat kursi, kurang-kurang sekali pun baca ayat kursi. Bila kita tidur dia start masuk. Antara je dia masuk duduk dalam hidung. Kalau kita baca ayat-ayat tadi, dia tak boleh tembus sampai ke jantung, ke hati kita. Dia tak kacau hati kita. Paling tinggi dia duduk situ je. Kalau kita tak baca ayat-ayat pendinding tadi, dia masuk sampai ke dalam jantung kita, dia buat was-was kita, dia bagi nampak macam-macam pada kita dalam tidur. Kan? Mengigau suami dia kahwin lain. Dia bangun-bangun marah kat suami dia. Dia yang mengigau, dia marah kat suami dia. Abang kenapa kahwin lain? Bila pula? Saya mimpi. Mimpi? Awak mimpi? Saya tak buat apa. Itulah abang kata. Ini bukan orang perempuan kat sini ni. Bukan muslimat sini ni. Muslimat Jepun punya. Jadi itu semua. Dia mengigau macam-macam. Terutama sekali kalau mimpi ular. Mimpi ular. Itu tanda-tanda dah disihir ataupun diganggu. Sebab itu tuan-tuan semua kalau mimpi ular kerap kali, kena cek lah. Mungkin ada gangguan sihir. Ataupun gangguan jin. Kenapa ular? Sebab ada peristiwa, ada sejarah. Ular dengan jin ni, dia kawan rapat. Sebab itu ular ni, jin ni dia suka berupa dengan ular. Dia masuk dalam mimpi kita pun, dia berupa dengan rupa ular. Dia masuk dalam rumah pun, dia berupa dengan rupa ular. Sebab tu kalau ular masuk dalam rumah, kita jangan bunuh terus. Kita bagi amaran dulu. Kau ni jin ke ular? Kalau kau jin, kau keluarlah. Mudah gitu je lah. Kan? Dalam satu riwayat, bagi amaran 3. Tapi tak sebut 3 tu. 3 hari ke 3 kali? Kalau 3 hari nanya tu semua. Tunggu kau tu. Kan? Jadi ambil pendapat ulama yang kata 3 kali kot. Bagi amaran tu 3 kali. Bila kita dah bagi amaran, kita pukul dan bunuh pun tak apa. Sebab kita dah bagi peringatan kat dia. Tapi kalau kita tak bagi peringatan, pam tu kita pukul, tiba-tiba hak kita pukul tu jin, itu masalah. Itu masalah kat kita kemudian hari lah. Perut kembung lah, kan? Kaki bengkak lah dan sebagainya. Macam-macam lah. Itu semua Nabi ajar. Baik. Karena itu tuan-tuan semua, bila kita bangun tidur, kita bawa masuk air ke hidung dan kita istinsa. Jadi kalau kita ambil wuduk tu, ya dah tu. Kan ambil wuduk lepas subuh tu, mana nak sembahyang subuh, bukan lepas subuh, nak sembahyang subuh tu, kita ambil wuduk, kita bawa masuk air ke hidung dan kita buang. Keluar sekali dengan syaitan yang tidur
dalam hidung kita pada malam tadi. Dia tidur situ. Nanya tuan-tuan semua, syaitan tidur dalam hidung kita. Nampak macam mana? Dia ada sekitar dengan kita. Kita hidup bersama dengan dia kan. Tapi itulah, kalau kita rajin baca-baca, zikir dan sebagainya, insya-Allah dia tak boleh nak buat apa berat-berat. Dan hadis yang terakhir sekali pada malam ni, wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina. Dan daripada Abi Hurairah juga, apabila jaga seorang daripada sekalian kamu, maka tiada membenam ia akan tangannya ke dalam bejana. Bejana ni bekas. Hatta yaghsilaha thalatha, sehingga dia basuh di luar bekas tadi 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana bahawasanya tiada tahu ia di mana bermalam tangannya. Tuan-tuan, orang Arab ni dulu-dulu di zaman Rasulullah khususnya, banyak mereka istinja guna batu. Bila mereka tidur, tuan-tuan semua, kita tak tahu tangan kita ni merayap pergi ke mana. Kadang-kadang dia masuk ke celah dubur, dia garu dan sebagainya. Mana kita tahu? Sebab kita sedang tidur. Kalau tahu tu mana tak tidur lagi. Kan? Sebab tu Ustaz Siddiq Nur dia kata, kalau tanya orang, awak tidur pukul berapa? Pukul 10. Macam mana awak tahu? Sebab saya tengok jam tak tidur lagi lah tu. Tidur pukul berapa? Pukul berapa tidur sebenarnya? Gitu. Jadi tuan-tuan semua, kita tak tahu sebab kita tidur, tangan kita pergi ke mana. Arab ni dia istinja guna batu. Bila istinja guna batu, dia tak bersih macam air. Dia ada juga saki-baki tu, tapi dimaafkan. Dia najis yang dimaafkan. Contoh tuan-tuan buang air besar, ambil batu, sapu batu kat dubur tadi. Dia tak hilang bersih sama seperti dengan air. Dia ada lagi baki-baki najis tu. Tapi najis yang ada baki tu dia kira najis yang dimaafkan. Macam darah kena baju kita. Kita basuh, tak hilang. Dia ada lagi warna. Warna tu najis yang dimaafkan. Kerana dah basuh tak hilang. Jadi bila tidur tuan-tuan semua, dia apa benda? Tangan ni dia kadang-kadang dia pergi kat celah dubur tu tadi, minta maaf. Jadi dia melekat najis kat celah-celah kuku ke apa semua, Allahu a'lam, tak tahu. Maka Nabi kata, bila kamu bangun daripada tidur, jangan kamu celup terus tangan ke dalam bejana. Bejana ni bekas lah macam besing ke apa. Sehingga kamu basuh dulu tangan di luar. Basuh dulu ke tangan di luar. Kenapa tak boleh celup macam tu? Kata Nabi, kerana kamu tak tahu tangan kamu bermalam di mana. Duk mana tangan kamu malam tadi? Tetap dia masuk ke situ, lekat najis, celup, habis jadi mutanajis air. Sebab air yang sikit, bila masuk najis yang ada kat sini, masuk situ, air itu jadi mutanajis. Itu sebablah Nabi SAW tak bagi celup dalam bejana tu tadi. Jadi tuan-tuan semua, sebab itu kalau kita bangun daripada tidur, jangan kita celup tangan kita dalam bekas. Basuh dulu kat luar, barulah kita celup. Walaupun memang, Ustaz, saya tak istinja pakai batu, saya istinja pakai air. Memang, tapi hukum dia tetap macam tu. Sunat kita basuh dulu di luar. Jadi kerana keadaannya macam tu. Jadi hadis ni ada beberapa pengajaran. Pengajaran pertama, sunat basuh tangan dulu di luar bekas sebelum kita celup dalam bekas. Yang kedua, najis kalau dia masuk dalam air yang sedikit, air itu jadi air mutanajis. Itu hukumnya, air mutanajis tu. Jadi tai cicak masuk dalam air sebeldi. Sebeldi tu air sikit lah. Air banyak ni 2 kolah. Sebeldi sikit. Air tu sebeldi. Masuk tai cicak. Air dalam baldi tu semuanya jadi air mutanajis. Sebab tai cicak tu najis. Lepas tu Nabi tak bagi celup tu, takut ada najis lekat kat kuku apa semua. Celup dalam bekas, air tu semua jadi air mutanajis.
Itulah hukum dia. Air yang sedikit. Wallahu alam. Itulah beberapa hadis yang berkaitan dengan wudu. InsyaAllah sambungannya pada kuliah akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.